Minta Yang Berhormat Kota Melaka untuk berucap. Terima kasih Timbalan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas usul menjunjung kasih kita Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Patuga Baginda Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Speaker, selepas saya meneliti tita Diraja, saya dapati tuanku dia inginkan satu negara yang lebih maju, inginkan satu negara di mana rakyatnya dapat hidup dengan lebih baik. Dan dia telah menyentuh pelbagai aspek. Dan bagi saya, faktor terutama untuk memastikan kita mencapai matlamat tersebut ialah reformasi institusi. Apabila kita sebut tentang reformasi institusi ini, saya lihat hari ini di mana pihak kerajaan mengatakan bahawa kita telah berusaha kuat untuk memastikan reformasi institusi ini. Akan tetapi ada juga pihak-pihak termasuk CSO, Civil Society Organisation, mereka berpendapat bahawa apa yang dilaksanakan oleh kerajaan itu tidak cukup. Kita lihat apa yang berlaku minggu lepas, Rabu yang lepas, di mana Bersih telah menganjurkan satu himpunan aman reformasi 100% dengan mendesak kerajaan mentunaikan janji melaksanakan reformasi menyeluruh. Dan mereka telah mengemukakan 10 tuntutan. Antaranya ialah reformasi lantikan ahli-ahli pengerusi dan ahli-ahli dalam Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kita lihat selepas perhimpunan tersebut, penganjur dipanggil oleh pihak polis untuk disuar siasat. Ini mengungkit perasaan saya, mengungkit memori saya, peringatan saya pada tahun 2018 Mac. Waktu itu kerajaan pada waktu itu nak luluskan ruang undang-undang yang baru untuk pilihan raya. Ya, mereka nak buat persembadanan semula. Waktu itu kita yang ada di kerajaan hari ini bersama dengan Bersih di luar sana. Di luar bangunan parlimen kita berhimpun sana, bersama-sama menuntut satu sistem pemilihan raya yang lebih bersih. Hari ini kita jadi kerajaan. Kita ada di dalam dewan, kita ada di dalam kerajaan. Bersih masih lagi di luar sana menuntut, inginkan satu reformasi institusi. Jadi dalam hal ini saya lihat ada perselisihan pendapat. Satu pihak kata sudah berusaha, satu pihak kata tak cukup. Tetapi kita harus ingat, adakah betul apa yang didakwa oleh mereka ini? Saya lihat ada perubahan. Antaranya apabila himpunan Bersih di luar sana, himpunan aman sana, petang hari itu juga Perdana Menteri telah berjumpa dengan wakil daripada Bersih di Putrajaya dan berjanji akan menunaikan tuntutan mereka. Antara tuntutan mereka itu ada 3, dia kata dia akan tunaikan. Itu adalah satu kemajuan. Ada perkembangan yang baik yang harus kita puji kepada Perdana Menteri kerana ada hasrat ingin laksanakan institusi reform ini. Sebab itu saya rasa ada banyak perkara yang harus kita lihat untuk kita dapat satu persefahaman antara semua. Isu yang paling terkini yang kita lihat ialah tentang kod etika kerajaan terhadap media. Di mana satu pihak kata kita nak kawal selia. Pihak satu lagi kata dengan adanya kod etika ini dia menyekat kebebasan bersuara. Jadi ini semua kita harus lihat apa sudah terjadi. Padahal dulu mereka adalah bersama dengan kita. Jadi kalau kita nak lihat, saya rasa kita perlu imbas kembali sejarah.
Dari titik permulaan sewaktu penubuhan Pakatan Harapan, Timbalan Speaker, munculnya dua aspek utama yang menjadi tunjang kepada keberkekalan persepakatan Pakatan Harapan dan kejayaan Pakatan Harapan dalam medan pertaruhan politik. Apakah dua aspek tersebut? Yang pertama ialah ikatan rapat di antara gabungan parti politik, Pakatan Harapan dan kumpulan-kumpulan masyarakat madani. Aspek yang kedua ialah matlamat bersesama dalam bab reformasi institusi dan juga reformasi perundangan yang dikongsi bersama oleh semua pihak tersebut di atas. Walaupun dilanda pelbagai rintangan dan krisis politik, namun kerjasama dan hubungan erat di antara parti-parti Pakatan Harapan dan masyarakat madani tetap bagai au dengan tebing. Sebesar mana pun masalahnya, kita mampu menempuhinya bersama-sama sehingga Pakatan Harapan berjaya menubuhkan kerajaan dalam dua pilihan raya berturut-turut, iaitu pada PRU ke-14 dan juga PRU ke-15 sebagai kerajaan perpaduan. Selepas hampir 16 bulan berlalu sejak pilihan raya yang lepas tahun 2022, nampaknya matlamat reformasi yang menjadi teras kepada persefahaman Pakatan Harapan dan masyarakat madani, Kota Melaka. nampaknya ada perbezaan. Kota Melaka. Hulu Langat. Ya. Boleh, Kota Melaka. Terima kasih Kota Melaka. Kota Melaka dah menyebutkan tadi soal berkaitan dengan pilihan raya. Amalan demokrasi dalam negara kita ni. Betul lah. Kita bila masuk pilihan raya ni, kita nak menang. Kita nak menang tu, menang dengan kekuatan parti kita sendiri maksudnya. Daripada segi jenteranya, hujah kita, daripada segi ceramahnya, program turun ke bawahnya, santuni masyarakat dan juga warga pengundi di satu-satu kawasan kursi tu. Cuma saya nak tanya dengan Kota Melaka ni, yang dah lama jadi ahli parlimen ni kan, menang disebabkan dengan fitnah ni. Fitnah, tipu, adu domba, buat cerita tak betul ni, tapi dia menang dalam pilihan raya ni. Saya nak tanya pandangan Kota Melaka yang bukan seorang Islam, merupakan seorang Cina dalam negara kita ni daripada parti DAP. Saya nak tanya daripada teman-teman dan juga sahabat-sahabat daripada DAP. Terima kasih Speaker. Sebab itu saya kata reformasi institusi itu penting. Reformasi dari segi pendidikan, supaya anak-anak kita daripada kecil mereka sudah dapat maklumat yang betul. Kepala batas seorang ahli parlimen boleh mengeluarkan kenyataan yang songsang, yang tidak betul, mengaitkan Lee Kuan Yew Bagan dengan Chemping, mengaitkan Lee Kuan Yew dengan Chemping. Kenapa ini berlaku? Fitnah. Kenapa Maran sebagai ketua parti PAS tidak menegurnya untuk menarik balik maklumat yang salah? Kenapa Maran biarkan? Saya tidak salahkan kepala batas kalau sejak kecil dia dapat maklumat sedemikian. Tetapi Maran sebagai tokoh politik yang begitu lama dalam Malaysia, kenapa dia benarkan ahli parlimen dia mengeluarkan kenyataan yang salah? Kota Melaka, minta laluan? Tak payah. Minta laluan? Kalau Timbalan Speaker bagi masa yang panjang, saya boleh bagi. Saya tinggal 3 minit saja. Boleh Timbalan Speaker? Timbalan Speaker tak bagi. Minta laluan atas isu ini? Sila duduk. Teruskan 3-2 minit. Timbalan Speaker. Tetapi kita tidak boleh menafikan satu kenyataan, iaitu bahawa kerajaan, terutamanya Jabatan Perdana Menteri, terutamanya Menteri Undang-Undang, sedang berusaha dengan giat dan gigih untuk menyiapkan pelan-pelan dasar dan rang-rang undang-undang yang diperlukan untuk mencapai matlamat reformasi. Juga tidak boleh dinafikan bahawa menteri-menteri kita dan badan-badan kerajaan telah mengambil usaha untuk melibat urus dengan pemegang taruh dan jawatan kuasa pilihan khas parlimen tentang rancangan-rancangan penambahbaikan institusi dan undang-undang. Untuk maklumat Timbalan Speaker,
Minggu lepas saya baru saja menyertai satu rombongan yang diketuai oleh saya, working study visit to Australia, untuk study bagaimana mereka meluluskan Freedom of Information Act di Australia pada tahun 1982 lagi, dengan melibatkan pelbagai agensi kerajaan, pegawai tinggi mereka, dan juga kali ini kita menjemput CSO, Civil Society Organisation, C4 dengan CIJ, turut bersama pergi ke Australia, belajar bersama-sama daripada mereka. Ini telah menunjukkan satu contoh yang baik, satu bukti yang baik bahawa kerajaan Madani pada hari ini kita memang berhasrat, bersungguh-sungguh ingin adakan reformasi institusi. Akan tetapi seperti yang saya sebut, bagi CSO ataupun pihak-pihak NGO, tempo dan kadar pencapaian pelan penambahbaikan institusi kurang memuaskan. Mereka rasa mereka tidak puas hati. Mereka kata dalam masa 16 bulan ini sudah berkali-kali kerajaan memberi jaminan untuk membentangkan RUU. Tetapi janji tersebut tidak ditunaikan. Jadi di sini manakala pihak kerajaan pula menjelaskan bahawa keupayaan untuk mengubah satu ruang undang-undang adalah bergantung kepada penggubalan atau pemindaan kepada dasar atau undang-undang yang lain yang memakan masa dan juga perlu tenaga kerja yang lebih ramai. Antara tuntutan reformasi institusi yang sering disebut atau dapat ambil perhatian, kita semua tahu, dan mereka menghadapi banyak kekangan yang kita harap supaya CSO ataupun individu yang luar yang inginkan reformasi itu dapat faham dan memberikan kita sedikit masa. Sebagai contoh, ruang undang-undang khidmat parlimen. Kita sedar bahawa ruang undang-undang perkhidmatan parlimen tidak boleh dibentang tanpa memastikan bahawa penambahbaikan serari dibuat kepada Akta Majlis Parlimen, keistimewaan dan kuasa. Pada masa yang sama, skim saraan dan pencen bagi pegawai parlimen perlu diselaraskan juga. Dan ini mengambil masa. Satu lagi contoh adalah penambahbaikan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Pindahan kepada akta tersebut telah ditangguhkan beberapa kali sejak tahun 2019 lagi. Antara lain atas sebab bahawa keputusan dasar perundangan dan kewangan perlu diambil terlebih dahulu tentang penubuhan sebuah badan ombudsman yang boleh bertindak sebagai badan siasatan bebas. Kita perlukan tubuhkan satu ombudsman, dan tubuh ombudsman memerlukan peruntukan. Itu kekangan kita yang harus orang ramai faham, harus bersama dengan kita. Contoh yang ketiga ialah jaminan kerajaan untuk mengubah undang-undang kebebasan maklumat. Seperti yang saya sebut tadi, saya pergi ke Australia. Hasrat ini sangat dialukan oleh masyarakat Madani, tetapi ianya tidak boleh ditepati tanpa kerajaan membuat ketetapan mutlak sama ada untuk meminda secara menyeluruh akta rahsia rasmi dan ubah suai seksyen di dalam kanun jenayah. Semua ini perlu dipertimbangkan. Akta kebebasan maklumat juga tidak akan dicapai tanpa sebuah komitmen dan pelan tindakan nyata daripada setiap lapisan kerajaan mengenai pengemukaan dan penterbitan maklumat. Ini semua perlukan masa, dan saya nak kongsi pengalaman di Australia. Kita Ringkaskan dan sila gulung. kita tanya kepada menteri di sana, bekas menteri yang bentangkan akta itu di Australia, dia beritahu saya, sungguh pun mereka lulus pada tahun 1982, tetapi mereka ambil 5 tahun. 1970-an, akhir hujung 1970-an mereka dah push, dan mereka ambil 5 tahun baru lulus di parlimen, dan mereka mengambil lagi 3 tahun untuk dapat laksanakan secara menyeluruh di Australia. Jadi kita harus kita minta supaya penyokong kita boleh sabar dengan kita. Saya harap dan juga akhir kata sudah sampai masanya untuk kita semua bertindak bersehaluan, untuk berganding bahu dan menggandakan usaha kita supaya matlamat yang sama dicapai dalam masa terdekat dengan kita melibatkan pelbagai pihak luar, termasuk kumpulan-kumpulan masyarakat Madani yang pernah menyokong matlamat reformasi bersama dengan kita, CSO yang mempunyai pengetahuan, kepakaran dan terutamanya motivasi untuk menjayakan usaha-usaha penambahbaikan ini.
Jadi saya mengesa kerajaan untuk memanfaatkan kemahiran mereka, melibatkan mereka dalam usaha kita ini. Akhir kata, saya ingin memohon kepada Yang Berhormat Perdana Menteri untuk mengemukakan pelan tindakan berupin yang memetakan secara terperinci reformasi institusi dan undang-undang yang telah dijanjikan, termasuk cadangan jangka masa dan susunan pelaksanaan reformasi tersebut, terutamanya bagi reformasi yang saling berkaitan. Kedua, saya juga memohon Yang Berhormat Perdana Menteri untuk mengesahkan bahawa dalam melaksanakan pelan tindakan kerajaan tersebut, badan-badan kerajaan akan terus melibatkan pemegang taruh jawatankuasa pilihan khas Parlimen serta kumpulan-kumpulan rentas parti Parlimen yang berkenaan dan membawa mereka sebagai rakan kongsi dalam kajian polisi dan perangkaan dasar dan undang-undang yang berkaitan. Ini adalah untuk memastikan semua terlibat, semua faham antara satu sama lain. Jadi akhir sekali, ini memang akhir sekali dalam Masa titah sudah tamat. diraja ada sebut tentang integriti. Masa sudah Semalam tamat. Pago ada sebut mana perginya beras tempatan. Jadi hari ini saya nak tanya balik kepada Pago, mana pergi anak menantunya. Ya, di mana Suruhanjaya Pencegah Masa Rasuah sudah Malaysia nak mendakwa dia, tetapi dia melarikan diri, menghilangkan diri ke luar negara. Kita pun risau Masa dah cukup. tentang keselamatan dia. Masa sudah Jadi tamat. kita harap Pago barangkali boleh beri maklumat kepada SPRM mana pergi anak Assalamualaikum. menantu Pago. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Saya jemput Yang